Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pertamanya adalah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-6. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-6 surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimma ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim. Dan demikianlah caranya Tuhanmu memilihmu dan akan mengajarmu takbir mimpi serta akan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Ya'qub sebagaimana ia telah menyempurnakannya kepada datuk nenekmu dahulu Ibrahim dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-6 surah Yusuf dengan menjelaskan kalimah ta'wil yang berasal daripada perkataan ala. Dari segi bahasa, kata ini bermaksud penjelasan dengan mengembalikan sesuatu pada hakikatnya. Ta'wil yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah kenyataan di lapangan realiti tentang apa yang dilihat di dalam mimpi. Memang menurut Al-Quran, mimpi antara lain merupakan isyarat tentang apa yang akan terjadi. Takwil mimpi ialah penjelasan tentang apa yang akan terjadi di dunia nyata bersangkutan dengan apa yang dimimpikan itu. Di dalam ayat ini, Nabi Yusuf AS melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadanya. Puluhan tahun ke depan akan tunduk kepadanya 11 orang saudaranya, ibu dan bapanya yang datang bersama-sama ke Mesir di saat baginda memegang tampuk kekuasaan. Penjelasan inilah dinamakan takwil. Sementara bagi lafaz al-ahadis bermaksud mimpi. Tetapi ada juga yang memahaminya dengan maksud peristiwa yang terjadi sama ada dalam bentuk mimpi maupun yang terjadi di dunia nyata. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi pula menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-6 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa sebagaimana Tuhan memberimu kedudukan yang tinggi yang diisyaratkan oleh mimpimu, begitu pula lah Tuhanmu memilih kamu untuk diri dan mengutamakan kamu atas keluargamu. Lalu menjadilah kamu salah seorang yang tulus ikhlas kepada Allah. Allah mengajarkan kepadamu ilmu laduninya, takbir mimpi dan apa yang dimaksudkan oleh mimpi itu. Allah menyempurnakan nikmatnya dengan memberi darjat kenabian, kerasulan dan kekuasaan kepadamu. Selain itu juga memberi kedudukan yang baik kepada keluarga Ya'qub di Mesir dan dari keturunan mereka lahir beberapa nabi. Sebagaimana Tuhan telah menyempurnakan nikmatnya kepada datukmu Ishaq dan moyangmu Ibrahim. Penyebutan nama didahulukan kepada Ibrahim kerana lebih mulia daripada Ishaq. Kerananya lah orang Arab menyatakan kepada Muhammad adalah anak Muttalib. Memang biasa orang Arab menamakan datuk sebagai ayah.
Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi mentafsirkan lagi, Tuhanmu itu maha mengetahui siapa yang dipilihnya dan siapa yang dipandang ahli untuk menerima keutamaan dan kenikmatan, serta maha hakim dalam semua pengurusannya. Mimpi adalah sesuatu yang dilihat di dalam tidur. Terkadang mimpi itu timbul dalam ketenangan jiwa. Maka mimpi yang timbul daripada ketetapan jiwa menjadi rumus yang diketahui oleh mereka yang mempelajari takbir mimpi. Biasanya mimpi itu menjelaskan apa yang dikehendaki oleh nafsu. Diakui akal yang batin mempunyai pengaruh yang besar. Tetapi mimpi terkadang timbul kerana perut terlalu kenyang setelah makan atau kerana tekanan darah dalam jantung. Maka terlihatlah dalam mimpi tentang hal-hal yang mengerikan yang sebenarnya tidak menjadi rumus bagi sesuatu apapun. Mimpi yang benar adalah satu bahagian daripada kenabian dan suatu jalan untuk mengetahui sesuatu yang gaib. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-6 surah Yusuf ini menyatakan bahawa Nabi Yaqub AS mengatakan daripada 12 bersaudara, engkaulah rupanya yang akan dipilih Tuhan meneruskan tugas yang telah dimulai oleh Ibrahim, Ishak dan aku. Jika datang waktunya, rupanya aku jatuh pilihan ke atas dirimu dan antara 12 kalian bersaudara. Maka setiap orang Nabi dan Rasul yang telah terpilih akan diberi kelebihan dan keistimewaan tersendiri. Keistimewaan Nabi Yusuf AS kelak menurut Nabi Yaqub AS ialah kemampuan mentadbir mimpi itu. Engkau akan dipilih menjadi Nabi dan Rasul dan kemuliaan yang lain pula akan engkau terima dari Tuhan dengan sebab kemuliaan dan nikmat yang dilimpahi kepadamu itu. Keluarga Yaqub AS atau saudara-saudaramu dan segala cabang keturunanmu yang lain pula akan dilimpah nikmat sedemikian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan maha bijaksana. Dia amat tahu kepada siapa pilihan akan dijatuhkan dan amat bijaksana mengatur sesuatu di dalam alam ini. Cuba diperhatikan butir-butir bicara Nabi Yaqub AS sebagai seorang ayah yang sudah tua kepada anaknya. Apa yang dikatakannya kepada anak lelaki itu nampaknya bukanlah buah fikirannya sendiri, melainkan berupa wahyu yang membayangkan kepada anaknya apa yang akan berlaku. Di antara perkataan Nabi Yaqub ialah bahawa kemuliaan akan dilimpahkan Tuhan kepada Yusuf kelak. Akan melimpah juga kepada keluarga Yaqub seluruhnya. Meskipun pada hari baginda menyatakan itu, seluruh saudara Yusuf membenci Yusuf, kecuali Bunyamin adik kandungnya. Dapatlah kita memahami dalam kata-kata baginda itu bahawa pada hari ini, janganlah perihal mimpi itu mereka ketahui. Kerana mereka akan dengki, padahal di hari akan datang kelak mereka pun akan mendapatkan limpahan nikmat Allah kepada Yusuf AS. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-6 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi Nabi dan mengajarkan kepadamu sebahagian daripada takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yaqub sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang datukmu sebelum itu, iaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana. Apapun yang terjadi adalah takdir dan kehendak Allah. Dan dia maha bijaksana. Dia mengetahui segalanya. Oleh kerana itu, manusia harus percaya kepadanya. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-6 surah Yusuf. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-6 surah Yusuf ini mengesahkan interaksi Nabi Yusuf bersama bapanya Nabi Yaqub. Nabi Yusuf telah bermimpi dan mimpi itu diceritakan kepada bapanya. Lalu Nabi Yaqub AS menyatakan bahawa Yusuf akan dipilih menjadi Nabi dan mempunyai kelebihan mentadbir mimpi. Yusuf juga akan dilimpahkan dengan pelbagai nikmat dan kelebihan serta keluarganya juga akan mendapat tempias kelebihan itu. Mimpi adalah pengalaman di bawah sedar yang melibatkan penglihatan, pendengaran, fikiran, perasaan dalam tidur. Mimpi boleh terjadi dalam pelbagai bentuk sama ada mimpi yang baik atau mimpi yang buruk. Tidak semua mimpi kita perlu percayai. Ada kalanya ia hanyalah mainan tidur. Mimpi tidak boleh dijadikan hujah
Lebih-lebih lagi untuk agama. Ada golongan sesat yang mengakui menjadi Nabi hanya kerana mendapat mimpi. Sudah jelas, baginda SAW menyatakan bahawa tiada lagi Nabi selepas baginda. Bahkan jika bermimpi mendapat ilham menjadi Nabi sekalipun, tiada siapa yang dapat memastikan mimpi dan ilham itu semua daripada Tuhan atau bisikan syaitan. Mimpi orang biasa sentiasa terdedah kepada percakapan yang benar atau bohong dan ditipu syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'ya minallah wal hulmu minasyaitan. Fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahuhu falyanfis hina yastanqidhu thalath marrat wa yata'awwaz min syarriha fa innaha la tadurruh." Mimpi baik dari Allah, sedangkan mimpi buruk datangnya dari syaitan. Maka apabila salah seorang dari kalian mimpi sesuatu yang dibencinya, hendaknya ia meniupkan 3 kali tiupan ketika bangun, lalu meminta perlindungan dari kejahatannya, sebab kejahatan tersebut tidak akan membahayakan dirinya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-ru'ya salihatu min Allah, fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddisu biha illa man yuhibbu, wa in ra'a ma yakrahu falyatfil an yasarihi salasan wal yata'awwaz billahi min syarri syaitan wa syarriha wa la yuhaddis biha ahadan fa innaha lan tadurrah." Mimpi baik datangnya dari Allah. Maka apabila salah seorang dari kalian bermimpi sesuatu yang ia senangi, hendaknya ia memuji Allah dan tidak menceritakannya kecuali kepada orang yang ia senangi. Apabila ia bermimpi sesuatu yang tidak ia senangi, hendaknya ia meludah ke sebelah kirinya sebanyak 3 kali dan berlindung kepada Allah dari keburukannya serta tidak menceritakannya kepada seorang pun. Maka hal itu tidak akan membahayakan dirinya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Sila pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-6 surah Yusuf ini ialah, sebagai Muslim, kita perlu hidup berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan semata mimpi yang terdedah kepada bisikan dan mainan syaitan. Umat Islam, sekiranya bermimpi perkara yang baik, perkara pertama yang perlu dilakukannya adalah berdoa, memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekiranya bermimpi perkara yang buruk pula, memohon perlindungan daripada Allah. Setiap Muslim perlu menghayati dan merenungi qasas Al-Quran atau kisah-kisah dalam Al-Quran seperti kisah kenabian Nabi Yusuf AS ini dengan mata hati supaya dapat mengambil iktibar dan pengajaran buat diri. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.